Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Pada hari ini saya ingin berkongsi dalam sisipan CDL Hands-on Online satu tajuk yang berbunyi Teacher Leadership. Saya mengambil kesempatan ini untuk membincangkan tentang Teacher Leadership ini kerana saya mendapati untuk menghadapi cabaran pendidikan pada masa hadapan ini, salah satu pendekatan yang kita boleh manfaatkan untuk menghadapi cabaran yang kompleks dan pelbagai ini ialah memupuk ataupun memudayakan teacher leadership. Teacher leadership ini dia tidak berbeza dengan leadership in position ataupun leader ataupun ketua ataupun pemimpin yang mempunyai jawatan. Tetapi kita leadership ini lebih berbentuk pendekatan yang kita gunakan bagaimana kita memupuk ciri-ciri kepimpinan di kalangan guru-guru untuk mereka bertindak. Okey, apa yang kita maksud dengan teacher leadership? Teacher leadership itu secara umumnya bermaksud bahawa guru-guru itu telah melampaui tugas tradisional mereka sebagai guru di dalam bilik darjah. Mereka dapat membantu membuat keputusan-keputusan yang penting di peringkat sekolah untuk memastikan sekolah itu dapat berjalan dengan baik. Dan dalam masa yang sama, sebagai orang yang mempunyai kepimpinan dalam instructional ataupun pengajaran, mereka juga sepatutnya meningkatkan kemahiran mereka sendiri tanpa berhenti untuk memastikan keberkesanan mereka. Dan oleh sebab itu, mereka akan dapat memperbaiki persekitaran pengajaran pembelajaran di peringkat sekolah itu secara keseluruhannya. Saya dapati pemimpin guru ataupun teacher leadership ini sering memberikan impak yang besar terhadap bagaimana amalan instructional itu dan dasar-dasar yang dibuat di peringkat sekolah itu dibuat. Dan mereka juga dapat menunjukkan bagaimana perubahan yang baik, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran murid itu, dapat didorong dan dilaksanakan. Dan dalam masa yang sama, mereka berusaha bagaimana idea-idea baharu yang mereka telah amalkan itu dan mereka telah praktiskan dalam instructional mereka dapat diintegrasikan dalam pendidikan ataupun persekolahan di mana mereka berada. Ini di antara ciri khusus yang saya lihat yang perlu ada dalam teacher leadership. Ini berkaitan dengan apa yang kita maksud dengan teacher leadership. So, jadi itu adalah prinsip yang umum. Tetapi yang saya rasa jauh yang lebih penting untuk kita lihat ialah kenapa teacher leadership itu penting dalam konteks kita di peringkat sekolah dan untuk memupukkannya sebagai salah satu budaya yang akan dapat membantu sekolah. Kerana kalau kita lihat dalam slide yang saya kongsikan ini, kita boleh membezakan di antara peranan manajemen dan juga peranan leadership. Pada ketika ini, saya melalui pemerhatian saya, guru-guru kita lebih banyak didorong ataupun ditingkatkan kemahiran mereka sebagai manage yang kita panggil manage instructional ataupun manage pengajaran pembelajaran, ataupun lebih khusus lagi mereka mengurus proses pembelajaran pelajar itu, the student learning. Dan yang ini selalunya berkaitan dengan authority yang diberikan kepada mereka, iaitu authority untuk mereka mengurus day-to-day operation di peringkat sekolah untuk memastikan kerja buat mereka itu berjalan dengan baik dan juga lancar dan mereka menyelaraskan coordinating to ensure tasks are carried out effectively. Dalam arti kata yang lain, tugas guru selama ini banyak berkisar dalam konteks bagaimana mereka
menggunakan authority yang mereka ada untuk mengurus pengajaran pembelajaran itu. Kita dapati mereka mengurus bagaimana murid itu masuk sekolah, mereka mengurus bagaimana murid itu datang ke sekolah, mereka mengurus jadualnya, mengurus buku rekod mereka untuk memastikan pengajaran itu mendapati kehendak dari segi pentadbiran. Mereka mengurus bilik darjah mereka, memberikan kerja rumah, menyemak kerja rumah, kehadiran dan seterusnya. Ini semua hal-hal yang berkaitan dengan fungsi pengurusan pengajaran pembelajaran dalam bilik darjah. Dan saya perhatikan guru-guru kita dalam konteks ini mereka telah dapat menjalankan tugas mereka dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Dan dalam konteks pengurusan inilah yang kita dapati guru-guru kita dapat melaksanakan proses mereka sebaik mungkin seperti mana yang telah ditetapkan dalam agenda pengajaran pembelajaran setiap hari, setiap minggu, setiap bulan berterusan sehingga setiap tahun seperti mana yang dirancang dalam buku rekod pengajaran pembelajaran mereka. Tetapi yang saya ingin bincang dalam konteks teacher leadership ini ialah bahagian yang kedua yang saya panggil ciri leadership. Yang ini saya dapati tidak ramai guru-guru kita mempunyai ciri-ciri leadership ini. Dan dalam konteks inilah saya mencadangkan ciri leadership ini perlu kita pupuk di kalangan guru-guru kita, bukan dalam konteks memberikan mereka jawatan, tetapi dalam konteks leadership yang saya maksudkan di sini ialah leadership itu selalunya dia adalah ciri yang paling penting, iaitu dia taking responsibility. Dia mengambil tanggungjawab untuk memastikan tanggungjawab dan peranan yang diberikan kepada mereka itu dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini yang dimasukkan ciri leadership ataupun kepimpinan yang perlu kita gabungkan sekali dengan keupayaan manajemen guru-guru kita. Jadi sekiranya guru-guru kita mempunyai keupayaan leadership, taking responsibility. Apa maksud taking responsibility? Maknanya dalam konteks pengajaran pembelajaran itu, teacher leadership ini bukan sekadar dia manage the student learning, tetapi dia lead student learning. Mereka bersama dengan pelajar mereka itu memastikan berlaku apa yang saya panggil co-learners. Mereka sebagai guru, mereka lead the learning. Kadang-kadang kita dapati dalam pengajaran pembelajaran kita setiap hari itu, ada perkara-perkara yang tidak termasuk dalam perancangan kita, tak termasuk dalam kita punya agenda yang kita laksanakan. Sebab itu mereka setiap hari mereka akan berhadapan dengan apa yang saya panggil interesting problem dalam proses pengajaran pembelajaran dengan anak murid mereka. Dan permasalahan inilah yang menarik minat mereka untuk mereka selesaikan. Dan biasanya guru yang mempunyai ciri-ciri teacher leadership ini, mereka adalah guru yang extra miles. Mereka akan memastikan halangan ataupun cabaran pembelajaran yang dihadapi itu tidak dikesampingkan, tetapi mereka berusaha untuk mengatasinya. Dan dengan kaedah itulah kita dapati selalunya guru-guru yang mengamalkan taking responsibility, mengambil tanggungjawab untuk meningkatkan keupayaan pembelajaran pelajar itu dan kecemerlangan pelajar itu dibuat secara berketerusan. Inilah timbul kita dapati guru-guru yang mempunyai teacher leadership ini punya kreativiti. Sentiasa mencari jalan bagaimana mengatasi cabaran-cabaran yang menarik dalam pengajaran pembelajaran yang melibatkan anak murid mereka. Dan ini berbeza dengan kalau kita sekadar mengurus. Maksudnya kita mengurus pembelajaran itu berjalan dengan baik, tetapi bila menghadapi cabaran ataupun permasalahan itu, kadang-kadang kita tidak berminat untuk meneruskannya. Kita hanya buat sekadar apa yang kita telah ada dalam agenda. Inilah yang saya panggil kelebihan yang ada pada mereka yang mempunyai sikap untuk mengambil tanggungjawab. Tanggungjawab yang tidak ada dalam agenda, tanggungjawab yang tidak ada dalam perancangan,
seperti mana yang berlaku dalam manajemen seharian itu. Dan kalau kita pupukkan di peringkat sekolah dan di semua peringkat pendidikan kita, akan dapat membantu kita untuk mempercepatkan perubahan, untuk meningkatkan kualiti pengajaran pembelajaran dan juga kualiti pembelajaran murid yang kita kehendaki itu. Persoalannya bagaimana? Saya mencadangkan dalam memupuk teacher leadership ini, seperti mana yang selalu saya perhatikan, ialah sebenarnya pada ketika ini ramai guru-guru kita punya kemahiran, punya pengetahuan yang bersesuaian dan juga mencukupi untuk mereka sebagai seorang guru yang dapat melaksanakan tugas mereka. Tetapi saya dapati tidak ramai di antara kita yang mempunyai willing, kemahuan untuk memikul tanggungjawab yang sebenarnya dalam proses pembelajaran murid itu. Sebab kita tahu pembelajaran murid itu tidak smooth, tidak berjalan lancar sebagaimana yang kita rancang. Pengalaman kita seharian apabila kita berhadapan dengan murid dalam bilik darjah itu, akan kita berhadapi banyak cabaran-cabaran yang perlu kita laksanakan. Apatah lagi pada ketika ini bila kita melihat kita perlu mengambil kira setiap keunikan setiap pelajar itu, dan ini akan memberikan kita cabaran yang lebih banyak. Dan sebab itu tidak ramai di antara kita yang sanggup untuk memikul tanggungjawab yang lebih yang tak ada dalam agenda ataupun dalam senarai tugas yang telah diberikan kepada kita. Dan inilah kelebihan guru yang extra miles, guru yang berusaha untuk terus-menerus meningkatkan kualiti pembelajaran muridnya. Mereka taking responsibility, mungkin mengambil tanggungjawab ataupun masa dan juga tenaga yang lebih, tetapi kepuasan mereka sebagai orang guru itu kerana mereka memastikan mereka mengambil tanggungjawab yang berciri memimpin anak murid mereka supaya lebih ke depan dalam pembelajaran. Para guru yang saya hormati sekalian, saya pada hari ini berusaha untuk berkongsi suatu pemikiran bahawa kalau kita hendak menggerakkan perubahan dalam pendidikan kita dengan cepat dan dapat membantu murid kita belajar dengan baik, saya mencadangkan supaya kepimpinan guru ini ataupun teacher leadership ini perlu kita pupuk, dan ini memerlukan pemimpin sekolah dan semua pemimpin di setiap peringkat itu memberikan ruang kepada guru kita untuk mengamalkan teacher leadership itu. Yang pertama, saya mencadangkan mereka perlu diberi ruang untuk berkreativiti, sebab kita tidak mungkin boleh lead the learning of the student ataupun memimpin pembelajaran murid itu kalau kita tidak beri ruang kepada guru-guru kita untuk berkreativiti menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh anak murid mereka ketika mereka melaksanakan pengajaran pembelajaran. Yang kedua, saya cadangkan supaya guru-guru kita di peringkat sekolah dan di peringkat yang lebih besar, di peringkat daerah dan seterusnya, digalakkan supaya mempunyai apa yang saya panggil collective autonomy. Apa yang berlaku sekarang ini, kebanyakan guru-guru kita ada di antara mereka yang telah mengamalkan autonomi. Maknanya mereka berusaha untuk mengatasi masalah, tetapi autonomi yang mereka ada itu biasanya hanya untuk mereka saja. Dalam arti kata yang lain, autonomi yang sedemikian itu, kalau dia berada di peringkat individu atau di peringkat sekolah, mungkin dia tidak boleh mempercepatkan budaya teacher leadership itu. Kita perlu ada kolektif. Kolektif autonomi maknanya kita berkongsi autonomi dengan rakan-rakan kita di peringkat sekolah secara jaringan di peringkat luar daripada sekolah. Dan kalau kita mempunyai jaringan di peringkat sekolah yang rapat dan juga di peringkat luar, ini akan membantu kita cepat untuk kita melaksanakan perubahan. Dan ini peranan pemimpin di peringkat sekolah dan di semua peringkat.
untuk memastikan kolektif autonomy itu berlaku. Dan yang ketiga ialah professional support. Professional support ini adalah suatu perkara yang kita tidak ada pilihan. Pengetua, pemimpin-pemimpin yang mengambil peranan di peringkat sekolah ataupun di peringkat PPD dan JPN perlu setiap masa memberikan sokongan profesional kepada guru-guru kita. Jangan biarkan mereka berhadapan dengan cabaran dan juga masalah yang mereka hadapi di bilik darjah itu bersendirian. Pastikan mereka punya professional support dari segi pengetahuan, kemahiran dan perkembangan semasa yang dapat kita berikan kepada mereka. Dan mudah-mudahan perkongsian saya pada kali ini yang berkaitan dengan teacher leadership, saya ulang sekali lagi, teacher leadership maknanya ialah kepimpinan guru yang bukan berdasarkan jawatan, tetapi kepimpinan guru dalam erti kata mereka mengambil tanggungjawab untuk lead ataupun untuk memimpin pembelajaran murid itu supaya mereka boleh mengatasi cabaran-cabaran pembelajaran yang dihadapi oleh murid mereka dengan memperkenalkan, menginovasi secara kreatif pendekatan-pendekatan baharu yang boleh membantu anak murid mereka mencapai kecemerlangan dan meningkatkan prestasi mereka dalam pembelajaran. Dan dalam masa yang sama, mereka berkongsi kejayaan dan dapatan mereka ini kepada guru-guru lain di peringkat sekolah dan di peringkat yang lebih luas, di peringkat PPD, JPN dan keseluruhannya dalam keseluruhan sistem pendidikan kita. Mudah-mudahan budaya teacher leadership ini akan berkembang dan akan dapat membantu kita untuk mengatasi cabaran pendidikan yang semakin rumit yang kita hadapi setiap hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, salam sejahtera. Terima kasih kepada admin CDL bagi siri PGB yang ke-8. Terlebih dahulu, Cikgu T ingin merakamkan ucapan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang berbahagia, Datuk Amin Senin, pengasas Connecting Dots Learning yang berteraskan kepada prinsip Cikgu Bantu Cikgu. Sebentar tadi kita disajikan dengan sisipan tentang tajuk Teachers Leadership ataupun kepimpinan guru. Jadi Datuk telah mengupas tajuk tersebut dengan panjang lebar dan mendalam, yang mana kepimpinan guru seharusnya merangkumi peranan dan tanggungjawab seseorang guru, yang mana melibatkan ciri-ciri kepimpinan guru dalam pengurusan PDP dalam bidarjah dengan baik dan berkesan. Dalam pada itu, guru-guru sebagai pelaksana pedagogi atau PDP dalam kelas seharusnya dapat menjalankan amanah yang diberikan dengan baik dengan berprinsipkan kolektif autonomi lah, yang mana autonomi dalam melaksanakan pedagogi, pengajaran berkesan dan pentaksiran bidik darjah. Dalam pada itu 10 minit sisipan yang dibawa oleh Datuk Dr. Amin Senin tadi agar dapat memanfaatkan semua pihak termasuk peserta webinar CDL PGB siri ke-8 ini. Jadi seterusnya, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Badani. Syukur petang ini kita berpeluang mengikuti CDL hands-on PGB siri ke-8 dengan tajuk Pekasih Sutama. Jadi sebelum itu, izinkan Cikgu T berkongsi sedikit tentang latar belakang pembentang yang hebat pada petang ini, iaitu Puan Haja Nur Hayati binti Ebong, Pengetua Cemerlang, SMK Sarjana Utama, Kuala Selangor, Selangor. Puan Haja Nur Hayati binti Ebong dilahirkan di Kemaman, Terengganu, merupakan graduan UKM pada tahun 1988 dalam bidang sains pembangunan dengan pengkhususan perancangan wilayah. Puan Haja telah memulakan kerjaya sebagai guru di SMK Bukit Tunggal, Kuala Terengganu pada tahun 1992. Peranan
beliau dan telah pernah bertugas di Sekolah Menengah Teknik Likas dan Sekolah Menengah Teknik Tawau di Sabah pada tahun 1996 hingga 2005. Dalam tempoh 10 tahun sebagai pendidik, Puan Haja pernah berkhidmat di SMK Bandar Seri Damansara 1, Selangor. Sepanjang tempoh perkhidmatan sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan, pelbagai tugas dan tanggungjawab termasuk jawatan yang pernah disandang sebagai guru kanan bahasa sehinggalah ke jawatan perongkanan co-curriculum, perongkanan hak ehwal murid dan perongkanan akademik. Kerjaya beliau kemudiannya beralih sebagai setiausaha sulit kanan kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia dan kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia sehingga tahun 2018. Puan Haja merupakan seorang graduan MPQEL dari Institut Aminuddin Baki Bandar Ensted pada tahun 2016. Pada tanggal 14 Mei 2018, Puan Haja Nohayati telah melaporkan diri sebagai pengetua peneraju di SMK Sarjana Utama sebagai pengetua sehingga kini. Dalam tempoh 5 tahun, Puan Haja telah menggalas tanggungjawab ini dengan baik dan dedikasi, di mana terbuktinya Puan Haja telah berjaya membawa SMK Sarjana Utama meraih pelbagai kejayaan serta kemenjadian murid dari pelbagai peringkat, sama ada di peringkat daerah, negeri, kebangsaan maupun antarabangsa dalam kesemua bidang, antaranya akademik, co-curriculum, sahsiah unggul murid, termasuk keberhasilan guru dan jalinan dan jaringan dengan pihak luar. SMK Sarjana Utama turut memainkan peranan penting dan signifikan dalam membantu sekolah-sekolah lain di Malaysia untuk sesi perkongsian melalui lawatan penanda aras ke sekolah. Puan Haja turut menghasilkan banyak artikel dan juga berperanan sebagai editor buku. Beliau mempunyai banyak artikel yang dihasilkan yang terkait dengan pendidikan, budaya pembelajaran dan kepimpinan. Kesemua hasil lokal lain ini telah dan pernah diterbitkan di akhbar berita harian dan sinar harian. Selain berkongsi pengalaman di media cetak, beliau juga berpeluang mencurahkan ilmu sebagai penceramah, panel dan fasilitator dalam bidang kepimpinan, PDPR, perkongsian amalan baik, serta tabik urus insan, human governance, pembudayaan STEM di sekolah dan kebijakan murid di beberapa talimat, bengkel, seminar dan dialog prestasi di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan yang dianjurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, Institusi Aminuddin Baki, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, PPD, UiTM, OPSI dan Pintar Foundation. Rekod kejayaan Puan Haja begitu cemerlang sekali. Banyak kejayaan telah beliau raih. Antaranya pada tahun 2019, beliau telah dinaikkan pangkat sebagai pengetua cemerlang. Anugerah terunggul yang beliau pernah terima adalah sebagai tokoh pendidik oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris, OPSI, pada 2017. Pada hari Anugerah Kualiti dan Inovasi PPD Kuala Selangor pada 2021, beliau telah dianugerahkan sebagai pengetua terbaik Prime pada tahun 2022 sebagai penerima anugerah khas tokoh kepimpinan daerah PPD Kuala Selangor. Beliau turut dinobatkan sebagai penerima anugerah khas pendidikan kepimpinan kategori menengah sempena sambutan Hari Guru peringkat Negeri Selangor pada tahun 2021.
Kecemerlangan kepimpinan beliau serta pelbagai kejayaan yang dicapai oleh SMK Sarjana Utama dalam kesemua bidang di pelbagai peringkat. Maka sempena Hari Guru Peringkat Kebangsaan 2022, Puan Haja Nurhayati telah dinobatkan sebagai penerima anugerah khas pendidikan kepimpinan kategori menengah peringkat kebangsaan bagi tahun 2022 dan telah disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan. Jadi tuan-puan dan semua peserta sidang webinar bagi siri PGB yang ke-8, hari ini kita akan dapat berpeluang mendengar sendiri kepada tokoh yang hebat dengan tajuk Pekasih Sutama, yang mana Sutama merupakan satu amalan baik yang dilakukan sebagai program tentang kebajikan dan amal yang dilakukan oleh murid-murid dan komuniti. Jadi tanpa mengelengahkan masa, Cikgu T serahkan pentas ini kepada Puan Haja Nurhayati untuk berkongsikan pengamalan dan kejayaan-kejayaan yang dibentuk oleh Puan Haja bersama murid-murid SMK Sarjana Utama. Dipersilakan Puan Haja. Terima kasih Cikgu T, sahabat saya, Pengetua Sekolah Seni Malaysia Johor, dengan intro yang panjang berkaitan dengan profil saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk program CDL kita bersama-sama pada hari ini dengan semua warga pendidik di Malaysia. Pertama, saya ingin merakamkan terima kasih kepada Datuk Dr. Amin Senin, Dr. Ihsan dan pihak IAB kerana memberi peluang kepada kita dan kepada saya sendiri untuk berkongsi pada hari ini, dan sudah pasti kepada rakam moderator saya, Cikgu T, terima kasih moderator yang hebat dan seterusnya kepada rakan-rakan, sahabat, pengetua dan guru besar di seluruh Malaysia, guru-guru dan juga rakan-rakan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah kita bersama-sama pada hari ini. Jadi tajuk perkongsian saya pada hari ini ialah Pekasih Sutama, ataupun nama yang lebih boleh digeneratekan lagi itu Prihatin dan Kasih Sutama. Jadi hari ini perbincangan saya berfokuskan kepada kebajikan murid. Mungkin sebelum ini kita fokuskan pengetua-pengetua yang fokuskan tentang peningkatan PDP, pengurusan sekolah, aset dan sebagainya. Tetapi saya mengalih sedikit pandangan tuan-tuan dan puan-puan untuk sesi saya pada hari ini ialah berkaitan dengan amalan terbaik untuk berkongsi amalan terbaik berkaitan dengan kebajikan murid, iaitu Sutama, Pekasih Sutama, Sutama, Prihatin dan Kasih. Jadi seterusnya, fokus perkongsian saya pada ini ada 5 perkara. Pertama, berkaitan profil sekolah, berkenalan dengan Sutama. Apakah Pekasih Sutama? Apakah jalinan kerjasama pihak BKS dan pihak berkepentingan yang telah kita laksanakan? Yang keempat adalah apakah program-program yang terkandung di dalam Pekasih Sutama? Dan yang kelima, kita lihat apakah impak daripada program yang telah kita laksanakan ini. Okey. Mari kita berkenalan dengan SMK Sarjana Utama, sebuah sekolah yang terletak di kawasan sekolah kategori B, kategori sekolah luar bandar di PPD Kuala Selangor, dengan bilangan murid seramai 4,210 orang, dengan bilangan gurunya 227 orang, bilangan kelas kami 114 buah,
Bilangan kami ada murid-murid PPKI juga ya. Bilangan kelasnya 10 dan bilangan muridnya 89 orang. Keluasan sekolah lebih kurang 12 ekar, besar. Jadi gambar yang saya sisipkan di situ adalah sedikit sebanyak tentang lokasi ataupun lanskap sekolah kami, SMK Sarjana Utama atau lebih dikenali sebagai Sutama. Okey, seterusnya ini adalah barisan pentadbir yang menjadi tunggak kepada meneraju sekolah SMK Sarjana Utama. Okay, ada seorang saja lelaki bersama-sama saya perlengkanan pentadbiran. Tu orang Johor tu Cikgu T orang Johor tu orang Johor sampai ke Kuala Selangor. Okay, seterusnya dan ini kenapa saya tampilkan watak-watak ini? Iaitu poster, iaitu barisan guru bimbingan kaunseling. Inilah penggerak utama bagi program Pekasih Sutama. Mereka ini sangat hebat, Cikgu T dan rakan-rakan saya di dalam. Mereka sangat komited dengan tugas-tugas yang diberikan dan kita berkongsi bersama-sama pada hari ini apa yang telah kami lakukan dengan sokongan yang utuh dengan pelaksanaan yang padu oleh barisan guru bimbingan dan kaunseling. Okey, seterusnya. Seterusnya kita pergi secara keseluruhan. Apakah prihatin dan kasih Sutama ataupun Pekasih Sutama? Pertama, sebenarnya Pekasih Sutama ini merupakan salah satu amalan terbaik dalam guru penyayang. Jadi kami hadirkan program ini, kami secara kreatif sebagai satu amalan terbaik dalam guru penyayang, iaitu program yang berkaitan dengan kebajikan dan amal yang dilaksanakan atas dasar kasih sayang, kasih sesama insan yang dilancarkan dan telah dilaksanakan pada tahun 2019 sebelum COVID melanda dunia. Yang kedua ialah program ini melibatkan semua warga sekolah. Cikgu T, dia melibatkan semua warga sekolah. Murid, guru, AKP dan digerakkan, diterajui oleh unit bimbingan kaunseling. Maksudnya di sini adalah kaunselor di sekolah. Dan dalam kaunselor itu untuk program ini diketuai oleh Puan Hajah Nur Haslina, iaitu guru bimbingan kaunseling dibantu oleh guru-guru bimbingan kaunseling yang lain. Jadi sasarannya di mana? Siapakah yang kita nak sasarkan? Maka sasarannya ialah kepada murid-murid sekolah B40. Mereka yang terkesan dengan musibah yang menimpa keluarga, pekerja-pekerja kebersihan, pekerja-pekerja keselamatan yang perlu kita santuni dan komuniti di sekitar dan luar daripada Sutama, luar daripada daerah Kuala Selangor yang kita perlu santuni. Dan yang keempat, bagaimana kita gerakkan? Maka sumbangannya adalah untuk program ini dari badan bukan kerajaan, NGO, PIBKS, guru-guru, murid-murid dan komuniti sekitar. Jadi saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan dah boleh dapat secara keseluruhan apakah maksud Pekasih Sutama itu. Cikgu T Okey, kita teruskan perkongsian kita pada hari ini. Kita lihat, tadi kita sudah lihat keseluruhan. Sekarang kita pergi apa matlamat Pekasih Sutama ini. Jadi ada 6 matlamat di sini yang hendak kita capai. Pertama, kita nak mendedahkan murid-murid kepada masalah permasalahan masyarakat di luar sana dan juga di dalam sekolah yang dibawa masuk ke sekolah. Soal-soal kebajikan, kekeluargaan, masalah sosial dan kemasyarakatan. Yang kedua adalah secara tidak langsung di situ kita nak menerap, kita nak menanam kecenderungan kesukarelawanan dalam diri anak-anak Sutama, dalam diri guru Sutama untuk terlibat dalam aktiviti amal dan tidak mengharapkan balasan dan keuntungan. Cikgu T, bila kita buat kerja-kerja sukarelawan, kita nak masukkan dalam diri anak-anak murid kita, kena pahat dalam diri dia, buat baik, jangan mengharapkan balasan dan keuntungan. Yang ketiga,
melalui program ini juga kita harapkan dapat menyantuni anak-anak Sutama khususnya dan keluarga mereka serta komuniti setempat yang mengalami kesukaran dan ditimpa pelbagai musibah yang tiba-tiba melanda mereka. Jadi Perkasih akan memainkan peranannya. Yang keempat adalah bagaimana melalui program ini kita hendak memupuk nilai-nilai insaniah, kasih sayang, tolong-menolong, empati dalam kalangan warga sekolah, dan kalau kita boleh nak terapkan apabila mereka keluar dari sekolah nanti, mereka adalah antara anggota masyarakat yang empati, tolong-menolong dan sayang sesama sendiri sebagai rakyat Malaysia. Yang kelima iaitu kesukaran hidup, musibah, kemiskinan. Kita tidak mahu perkara itu dijadikan sebagai satu halangan dalam diri anak-anak Sutama khususnya untuk hadir ke sekolah dan untuk berjaya serta mencipta kejayaan serta boleh mengubah keluarga mereka melalui pelajaran. Dan yang keenam iaitu konsep kita nak memasyarakatkan sekolah melalui pemerkasaan dengan PIBKS. Jadi itulah ada 6 matlamat yang kita yang Perkasih Sutama ingin terapkan, ingin capai dalam program ini Cikgu T. Okey, seterusnya. Okey. Tadi ada saya sebutkan bagaimana program ini boleh dilaksanakan kerana mesti memerlukan kos yang tinggi. Sebenarnya program ini kos sifar. Tidak ada melibatkan kewangan sekolah. Iaitu dari mana kita dapat? Hasil daripada jalinan kerjasama dengan PIBKS dan pihak yang berkepentingan. Pelibatan ibu bapa, komuniti, swasta, NGO dan pihak yang berkepentingan. Antaranya adalah NGO dana kita. NGO Sahabat Jariah Malaysia. Mungkin ada di antara rakan-rakan di dalam yang bersama-sama saya pada hari ini memang mengetahui ini antara NGO yang sangat aktif di Malaysia yang memberi bantuan kepada rakyat Malaysia. Yayasan Food Bank Malaysia, Angkatan Sukarelawan Asas Sejahtera ASAS, Tim Misi Infak Beg Biru, Sedulur Tim, ini nama dia Lesung Mat Saujana Utama, kedai runcit di Saujana Utama, Alumni Sutama, Alumni Sekolah Tun Fatimah 1983. Terima kasih dan tahniah kepada Alumni Sekolah Tun Fatimah tahun 1983 antara yang turut sama berbagi rezeki bersama program Perkasih Sutama. Cikgu T, orang Johor memang hebat. Okey, yang seterusnya adalah Muslimat Masjid Saujana Utama, komuniti Semidara iaitu kawasan perumahan di kawasan Saujana Utama. Sudah pasti murid-murid sendiri, guru-guru dan komuniti keseluruhan Saujana Utama. Jadi inilah ataupun kerjasama yang telah kita jalinkan untuk menggerakkan program ini tanpa melibatkan sekolah perlu mengeluarkan duit. Semua berdasarkan kepada sumbangan kerjasama melalui jalinan kerjasama ini. Okey, seterusnya kita lihat tentang ini ialah saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan peristiwa ketika itu Cikgu T, sumbangan daripada murid-murid. Ini murid-murid yang bawa ke sekolah barang-barang yang kita iklankan, yang kita perlukan untuk kita beri sumbangan. Jadi sumbangan ini kepada murid, kepada pekerja perkhidmatan di sekolah, kepada komuniti dan juga kepada sekolah-sekolah di luar daripada daerah, seluar daripada Saujana Utama, dalam daerah Kuala Selangor dan di luar negeri Selangor. Nanti kita akan tengok di situ. Ini antara barangan-barangan yang diberi, disumbangkan oleh murid-murid dengan konsep satu murid, satu barang. Kita tengok seterusnya. Okey, ini adalah sumbangan daripada dana kita. Ini barang-barang ni semua ni yang dihantar ke sekolah untuk kita agih-agihkan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Okey, seterusnya kita lihat lagi. Nak mengisi barang Cikgu T, barang-barang itu perlu diisi. Perlu ada beg.
Jadi kami juga menerima sumbangan beg biru IKEA untuk mengisi barang Pekasih daripada sedulur beg biru tadi, Puan Nurmiza Cik Mat tadi. Dia yang beri sumbangan. Dia ambil dari IKEA, beli, dihantar sumbangan kepada pihak sekolah untuk isi semua keperluan-keperluan tersebut, sampai beg pun mereka sanggup memberi sumbangan. Okey, seterusnya ini adalah sumbangan oleh Yayasan Food Bank dan Sahabat Jariah Malaysia. Banyak, berkotak-kotak, ada ayam pun juga. Kadang-kadang beri ayam segar yang boleh kita agih kepada anak-anak murid kita. Untuk ambil dibawa pulang ke rumah. Ada juga yang beri kupon untuk ikan dan sebagainya. Kita beri kupon tersebut. Jadi ibu bapa boleh pergi ke kedai berkenan untuk mengambil ikan bagi digunakan untuk makanan seharian di rumah. Ayam, daging dan sebagainya. Okey, seterusnya ini adalah sumbangan daripada komuniti sarjana utama. Cikgu T yang saya cakap tadi, komuniti pun turut ambil peranan ini, maka mereka bekerjasama menghantar sumbangan barangan, ada yang menghantar dalam bentuk duit untuk dibeli barang-barang keperluan untuk diagihkan kepada mereka yang telah saya nyatakan sebelum ini yang berkeperluan itu. Kita lihat seterusnya. Ini antara barangan yang disumbangkan, tuan-tuan dan puan-puan. Cikgu T, ini barang ada beras basmati king, keperluan rumah lah, bawang, minyak, Milo, sayur, susu, semua yang diperlukan di rumah ada dalam Pekasih Sutama. Okey. Dan ini dia Pekasih Sutama ini merupakan satu program yang besar. Dan ini adalah inisiatif, Cikgu T, ada 12 inisiatif yang kami laksanakan melalui program ini. Dan program ini dilaksanakan mengikut masa. Contoh, bakul rezeki itu sekiranya ada keperluan permintaan dari ibu bapa daripada pelajar ataupun tempat lain yang berkeperluan, kita akan adakan. Kalau bakul kasih Ramadan ni sepanjang bulan Ramadan itu. Bakul kasih COVID, hari itu masa zaman COVID, pelajar-pelajar yang terkena COVID memang dapat bakul kasih COVID. Sarapan dulu anakku sayang ini kepada semua pelajar yang mengambil SPM setiap hari dalam hari peperiksaan SPM tersebut, mereka makan secara percuma yang berkhasiat. Cikgu T nak bagi mereka ada energi, bersemangat masuk dalam exam. Jadi mesti makan dahulu. Ada di antara mereka yang tidak sempat untuk menjamah makanan di rumah. Mungkin juga kesibukan ibu bapa, maka sarapan tidak sempat disiapkan. Mungkin juga masalah yang dilalui oleh keluarga menyebabkan mereka tidak boleh untuk bersarapan sebelum datang ke sekolah pada hari peperiksaan. Okey, yang kelima, projek buku tulis. Setiap kali sesi persekolahan, Cikgu T, akan ada projek buku tulis ini kita berikan. Kita kenal pasti pelajar yang tidak mampu nak beli buku tulis dan buku kerja yang telah kita putuskan dalam mesyuarat panitia buku kerja ini nak pakai, maka projek buku tulis kita jalankan, kita beri kepada pelajar-pelajar. Yang keenam, bantuan baju sekolah. Baju sekolah mahal, Cikgu T, Jadi kita dapat sumber daripada semua NGO, PIBKS, hantar ke sekolah bantuan baju sekolah. Sangat meriah, pelajar datang ukur yang mana muat, yang mana tak muat. Jadi satu rasa yang kita rasa gembira melihat anak-anak murid kita gembira. Sebelum buka sekolah, mereka dah bersedia datang ke sekolah nak try baju ni, size baju ini, seluar ini dan sebagainya. Okey, yang ketujuh, bantuan kasut hitam. Sebab bukan semua pelajar boleh memakai kasut baru setiap kali pembukaan sekolah. Jadi ini adalah inisiatif yang kami ambil untuk memberikan bantuan kasut hitam itu kepada pelajar-pelajar supaya mereka boleh hari pertama melangkah ke sekolah dengan kasut hitam yang baru dan memberi satu sinergi kepada murid-murid untuk bersemangat hadir ke sekolah. Yang ke-8, beg sekolah. Mungkin beg yang lama dah tidak boleh pakai atau mungkin beg itu sudah rosak ataupun tidak sesuai lagi, maka kita adakan bantuan beg sekolah. Pelajar-pelajar boleh datang memilih nak pilih warna apa, nak pilih tali bagaimana, kita berikan. Yang ke-9, kita ada juga bantuan wang saku. Ada pelajar yang tidak ada wang saku, Cikgu T, tidak ada wang saku, tidak ada. Jadi perkara ini
kita hadirkan, kita beri kepada pelajar-pelajar, kita kena pasti ambil duit wang saku ini, belanja, beri pada mak ayah. Setiap sekali apa keperluan kamu nak beli secara personal kemungkinan ya. Jadi kita beri bantuan wang saku. Yang ke-10 Cikgu T, free meal. Free meal ini setiap hari. Setiap hari persekolahan free meal memang ada di Sutama. Free meal ini bukan saja makanan-makanan berat tetapi ada makanan biskut dan sebagainya. Nanti ada gambar akan bercerita, nanti akan lebih bercerita di situ. Dan yang ke-11 adalah projek berbahagi rezeki. Projek berbahagi rezeki inilah kita bergerak melampaui kawasan lokasi geografi, bukan saja di Sutama, kita pergi ke sekolah-sekolah lain di daerah Kuala Selangor dan juga sekolah-sekolah lain yang kita mendapat maklumat yang mereka memerlukan. Maka guru-guru saya akan bergerak ke sana. Dan yang ke-12, sekiranya berlaku musibah banjir dan sebagainya, Pekasih Sutama akan bersama-sama mengumpulkan barangan, kewangan dan sebagainya untuk kita hantar bantuan banjir di Baling, di Raub, di Terengganu dan sebagainya. Okey, seterusnya. Kita pergi kepada program inisiatif yang pertama tadi Cikgu T, bakul rezeki. Kita namanya bakul rezeki. Tapi dia tak duduk dalam bakul lah. Dia tak duduk dalam bakul. Dia duduk dalam beg IKEA, dalam beg plastik merah dan beg IKEA. Tapi namanya bakul rezeki. Kita berkongsi rezeki dengan anak-anak yang kurang mampu. Sebab kita dunia ni kompleks. Ada pelajar-pelajar yang memang mereka tidak boleh memenuhi apa yang kita makan setiap hari. Tidak boleh. Jadi inilah antara inisiatif yang kami beri. Kita kena pasti pelajar-pelajar tersebut untuk bakul rezeki ini bawa balik ke rumah. Dan kandungan di dalam tu bukan sekadar beras kita komplit. Dan sekiranya sudah habis, memerlukan mereka datang ke unit bimbingan kaunseling, perlu lagi kami beri lagi. Ini sebagai satu inisiatif yang diberikan supaya pelajar-pelajar tidak merasakan bahawa mereka ini nak datang ke sekolah perut lapar. Mereka tengok makanan sedap-sedap, aku tak boleh makan. Tetapi melalui bakul rezeki ini, insya-Allah mereka boleh merasainya di rumah. Okey, seterusnya. Ini adalah apabila menjelang Ramadan sangat meriah Cikgu T. Kita ada bakul kasih Ramadan. Masih lagi nama bakul tapi duduk dalam beg IKEA. Beg IKEA. Jadi mengandungi semua komplit. Ada telur, ada beras, ada apa. Kita kenal pasti pelajar dan pelajar datang ambil. Datang ambil untuk meraihkan bulan Ramadan. Jadi mereka nak beribadat, nak berpuasa, dapat laksanakannya dengan gembira kerana keperluan untuk makan, untuk berbuka puasa, untuk memasak, insya-Allah tidak menjadi satu masalah di Sutama. Okey. Dan ini adalah kita lancarkan bakul kasih Ramadan, kita buat poster. Okay, seterusnya ini apabila menjelang hari raya Aidilfitri. Sekali lagi kami kongsikan kegembiraan untuk anak-anak Sutama dan juga komuniti untuk berhari raya. Jadi semua barang-barang keperluan untuk masak pada hari raya kami berikan kepada pelajar-pelajar supaya kegembiraan di Ramadan itu turut dibawa sama untuk kegembiraan pada hari raya Aidilfitri. Okey, seterusnya saya minta maaf kepada semua yang berada dalam talian. Okey, ini adalah bakul kasih COVID. Ini masa COVID lah. Jadi ini adalah sokongan emosi kepada murid-murid yang disahkan COVID. Jadi kita hantar buah-buahan, makanan dan sebagainya di pintu pagar, di atas pagar, di pintu bilik dan sebagainya. Nanti mereka akan datang ambil. Okey. Ini adalah seperti yang saya maklumkan tadi, Cikgu T, sarapan dahulu anakku sayang. Ini untuk menjadikan sarapan berkhasiat kepada semua calon SPM sepanjang peperiksaan SPM. Okey, dan ini bantuan buku tulis. Yang saya nyatakan tadi, buku tulis, buku aktiviti. Jadi inilah kita dah kena pasti keluarga dan penerimanya mereka akan melangkah ke sekolah dengan rasa gembira dan bersyukur kerana ada buku-buku yang mereka boleh gunakan untuk belajar.
Okey. Bantuan baju sekolah turut diberikan pada pelajar. Saya maklumkan tadi, bantuan uniform boleh pilih saiz, mereka datang ke unit bimbingan kaunseling, nanti ukur yang mana sesuai, kemudian bawa balik ke rumah. Okey, dan ini adalah bantuan kasut sekolah. Datang ke bilik unit bimbingan kaunseling, ukur saiz yang sesuai, ambil, bawa balik, nanti buka sekolah, datang. Ataupun bantuan kasut sekolah, baju sekolah ni bukan sahaja dalam tempoh nak buka sekolah, di sepanjang tahun. Sekiranya mungkin ada pelajar yang berkeperluan, biasanya pelajar akan datang, cikgu, kasut saya perlu tukar tapi saya tidak ada kemampuan untuk beli yang baru. Okey, tak apa, datang, kita ukur saiz, ambil, bawa balik ke rumah, pakai. Cikgu, baju saya, macam kita nampak pelajar-pelajar sekarang, macam kenapa baju saiz kecil sangat kan? Dia kata, cikgu, belum beli lagi. Kita tak payah beli, datang ke unit bimbingan kaunseling, ukur, bawa baju tersebut. Bantuan beg sekolah pun, jadi boleh pilih sekolah mana yang sesuai untuk diisi buku-buku sebelum hadir ke sekolah. Dan program ini juga bukan saja pada permulaan sesi persekolahan, tetapi juga kita sepanjang tempoh itu sekiranya berkeperluan. Okey, dan ini adalah free meal yang saya ceritakan tadi. Free meal ini diberikan secara percuma kepada pelajar-pelajar yang memerlukan, dan yang anak-anak Sutama, kalau mereka tidak perlu, dia tidak akan datang ambil. Yang perlu saja yang datang ambil, dan yang terlupa membawa wang saku pada hari tersebut. Misalnya dia ni mampu dari segi kewangan dan sebagainya, tetapi hari itu pelajar tu terlupa nak bawa duit. Jadi tak boleh nak makan di kantin, maka mereka akan pergi ke unit bimbingan kaunseling, mengambillah makanan-makanan yang ada di situ. Itu bagi setiap kali rehat. Kami rehat cikgu Tim 4 kali. Rehat 4 kali pada sesi pagi dan 2 kali pada sesi petang. Jadi antara tempoh lepas rehat sebelum balik itu, kita adakan satu rak di situ yang di dalamnya tu terdapat biskut, coklat. Jadi macam pelajar-pelajar kebetulan dia pergi mana, nak pergi toilet ke apa ke, dia boleh singgah nak ambil biskut sikit, tak ada masalah. Ataupun masa rehat dia tak nak makanan yang berat, dia boleh ambil saja biskut Oreo ke, Tiger ke dan sebagainya di situ. Okey, seterusnya bantuan wang saku kita beri juga pada anak-anak murid kita untuk mungkin dia nak memerlukan keperluan nak beli keperluan sendiri yang sesuai yang untuk keperluan diri dia, maka kita beri bantuan wang saku. Okey, seterusnya adalah ini projek berbahagi rezeki. Misi menghantar bantuan berbagi rezeki ke sekolah-sekolah. Kita pernah hantar ke SMK Sultan Sulaiman Shah Kuala Selangor. Kita pernah hantar ke SMK Rantau Panjang Kuala Selangor. Okey, kita pergi hantar ke SK Pulai, Baling. SK Bukit Kapar Kelang. Datang, itu ada guru besarnya, datang bersama-sama kami menghantar bantuan kepada pelajar-pelajar yang dikenal pasti di sekolah itu yang perlukan bantuan, maka kami hantar. Okey, seterusnya misi bantuan untuk komuniti. Kita hantar kepada penduduk flat Kristana, bawa di situ ada sayur, ada macam-macam penduduk yang memerlukan di situ akan datang turun, yang kita kena pasti. Okey, ini untuk banjir. Dan kita juga misi berbagi rezeki dengan pekerja perkhidmatan kebersihan dan keselamatan di PPD Kuala Selangor. Kita juga membuat engagement di situ. Okey, misi bantuan banjir di Baling, kita hantar barang, wang, dihantar bersama-sama. Dan seterusnya kita menyantuni pekerja perkhidmatan Sutama. Jadi mereka pun bukan saja bekerja, tetapi mereka juga berhak untuk diberi, untuk disantuni perkara-perkara yang saya nyatakan sebelum ini untuk dibawa bersama-sama keluarga di rumah. Okey, dan Perkasih Sutama telah mendapat liputan di media. Masa hari pelancaran 2019 tu kami dapat liputan di media, iaitu tentang program Perkasih Sutama bantu membantu sesama insan. Okey, seterusnya. Okey, apa impaknya Cikgu Ti? Impaknya kadang-kadang kita tidak boleh ukur secara kuantiti, tetapi kita boleh lihat
kita nak pastikan murid hadir ke sekolah tu dengan peace of mind. Dia rasa dia sejahtera tau. Dia sejahtera, dia bahagia, dia datang ke sekolah sebab sekolah mengambil cakna tentang keperluan mereka di rumah dan keperluan mereka untuk berada di dalam kelas. Okey, yang kedua, yang seterusnya ialah masih lagi maksudnya untuk pelajar-pelajar setiap hari begini, ada makanan, ada minuman, ada beg, jadi rasa seronok datang sekolah. Okey, seterusnya kita lihat pula iaitu murid sangat gembira. Kita boleh lihat kegembiraan itu, kita beri makanan itu, beri makan, jadi rasa gembira untuk hadir ke sekolah dan menggembirakan orang lain juga Cikgu T, sebab kita berkongsi rezeki. Itu saya screenshot apa yang komuniti beri kepada guru-guru kami dan kita dapat membantu keluarga untuk merasai apa yang kita rasa, apa yang kita makan, kita nak anak-anak murid kita dan komuniti juga turut merasainya. Kita agih di sekitar semua. Dan seterusnya iaitu impak Pekasih Utama. Pertama, kita boleh lihat di situ meningkatkan self-esteem murid untuk hadir ke sekolah mereka dengan bantuan peralatan sekolah yang diterima. Mereka rasa dihargai dan mereka boleh belajar tanpa memikirkan kekurangan. Yang kedua, murid-murid akan rasa mereka sangat dihargai dan dikasihi dan mereka rasa gembira datang ke sekolah. Yang ketiga, murid boleh belajar dengan tenang, dengan hati gembira, the peace of mind. Dan yang keempat adalah murid tidak perlu mencari bantuan lain kerana pekasih akan membantu mereka dan seterusnya menyuntik rasa kasih sesama insan tanpa batas agama, tanpa batas budaya. Perkara itu kita turut berikan kepada Pekasih Utama. Dan seterusnya kita lihat iaitu satu lagi adalah murid tidak perlu mencari bantuan lain di luar. Cikgu T, dia tak perlu cari. Nak pergi cari orang ni, nak minta bantuan apa. Pekasih Utama akan membantu mereka. Okey, seterusnya. Dan rumusannya adalah, kita lihat di sini, iaitu pelaksanaan program Pekasih Utama bermula dari perkara yang kecil sahaja dahulu, Cikgu T. Kecil saja dahulu, iaitu bermula dengan sumbangan murid dan guru. Satu murid, satu barang, satu guru, satu barang dan berjaya mencapai matlamatnya. Kemudian kita lebarkan sayap, kita invite NGO dan komuniti PIBKS untuk masuk memberi sumbangan kepada mereka yang memerlukan dan terkini hingga kini Pekasih Utama menjadi satu brand, satu jenama bagi program kesukarelawanan Utama. Kadang-kadang kami bergerak bersama-sama dengan NGO yang lain. Dan seterusnya iaitu saya lihat di sini kenapa Pekasih Utama ini dihadirkan. Asasnya ialah Cikgu T kerana dua perkara ini. Pertama, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain dan yang membantu orang lain di dalam kesusahan. Itu asas yang kami idea tersebut dihasilkan. Yang kedua, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam membuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat seksanya. Surah Al-Maidah ayat 2. Jadi asasnya di sini Cikgu T, sehingga kita melebarkan sayap Pekasih Utama sebagai satu brand program kesukarelawanan di sekolah. Okey, seterusnya. Dan Pekasih Utama ini juga sebagai satu program karamah insaniah di Utama, walaupun kita dah tahun 2019, tetapi kita boleh lihat
kita berada atas satu track yang sama dengan KPM, iaitu Karamah Insaniah di Sutama, dan seiring dengan 7 teras tu, ada 7 teras KPM, 7 teras nadi keunggulan KPM, kita ambil teras yang kedua, iaitu memberi penekanan kepada aspek karamah insaniah di sekolah, dan yang ketiga adalah memberi perhatian terhadap isu kemiskinan multidimensi murid daripada keluarga B40. Jadi kami bergerak atas dasar perkara yang dah saya kongsikan bersama-sama tadi. Jadi seterusnya, sekian, terima kasih. Cikgu Ti, itulah perkongsian saya pada hari ini berkaitan dengan Bekasih Sutama, prihatin dan kasih atas dasar kasih sesama insan tanpa mengharapkan keuntungan dan balasan. InsyaAllah. Okay, saya serahkan balik kepada Cikgu Ti. Tahniah. Okey, saya rasa kita sangat bertuah kerana dapat satu perkongsian yang cukup baik. Terlebih dahulu, Cikgu Ti bagi pihak peserta webinar merakamkan ucapan setinggi tahniah dan syabas kepada Puan Hajar dan seluruh warga SMK Sarjana Utama. Memang tepat dan terbaik program ini walaupun bermula daripada 2019 dan melangkau tempoh pandemik. Tapi kita yakin dan percaya segala usaha baik dan niat murni Puan Hajar dan seluruh warga Sarjana Utama ni akan diberkatilah. Semoga oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga warga, seluruh warga dikurniakan kesihatan yang baik, mudah rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Tentunya kepada program Bekasih Sutama ini dapat diteruskan di masa hadapan. Saya tidak membuat ulasan terlebih dahulu. Saya ingat memberi ruang kepada Puan Hajar menjawab persoalan-persoalan daripada peserta webinar. Kita pergi kepada soalan satu dalam chat itu, antara yang ada kat sini. Ya. Okey, yang pertama, apa maksud PIBKS? Yang kedua, saya baca beberapa soalan utama. Bagaimana mendapatkan dana program ni? Tadi Puan pernah bentang. Dan banyak tanya tentang link kehadiran. Pelajar seronok dengan program begini. Okey, mungkin terkait dengan soalan PKS tu. Jadi bagaimana Puan Hajar menghadapi halangan ketika cuba membuat ikatan dengan pihak pemegang taruh atau penyumbang utama bagi menjayakan 12 jalinan yang telah Puan Hajar gariskan tadilah. Apakah halangan yang guru-guru lalui? Adakah begitu mudah untuk mendapatkan tajaan dan sebagainya? Silakan. Terima kasih Cikgu Ti. PIBKS, penglibatan ibu bapa, komuniti dan swasta. Itu merupakan elemen anjakan yang ke-9 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Yang diharapkan supaya semua sekolah perlu memperkasakan dengan PIBKS ataupun dalam konteks yang lebih luas memasyarakatkan sekolah kepada pihak luar. Okey, dari segi dana, dana seperti saya dah maklumkan tadi, kita tidak menggunakan dana sebab semua itu hasil daripada sumbangan murid, guru dan pihak PIBKS yang masuk bersama-sama ke sekolah. Okey, halangannya setakat ini kami tidak ada halangan yang boleh menghalang kami daripada bergerak. Cikgu Ti, tidak ada halangan yang boleh menghalang kami daripada bergerak. Dan pertama, apa jua kita perlu timbulkan rasa trust, kepercayaan. Kepercayaan komuniti, kepercayaan ibu bapa, kepercayaan pihak swasta dan sebagainya atas program yang kita laksanakan. Jadi apa yang kita laksanakan itu mesti secara berstruktur, terurus dan sistematik, supaya hasilnya itu dapat dilihat, dapat dirasai, dapat dinikmati oleh mereka yang memerlukan. Jadi apabila perkara itu telah kita berikan trust
dan pelaksanaan itu kita telah laksanakan dengan secara sistematik, maka perkara halangan itu tidak akan menjadi satu halangan kepada kami. Tambah lagi antara guru-guru unit bimbingan kaunseling kami itu antara yang sangat aktif dengan bidang sukarelawan. Jadi secara tidak langsung itu sebagai satu strength, satu aset kepada sekolah untuk dibawa masuk NGO tersebut bagi kita agihkan kepada mereka yang memerlukan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang Cikgu T tidak ada halangan yang untuk membolehkan kami bergerak sehingga hari ini. Dan ini merupakan salah satu rasa kegembiraan. Sebab apabila saya nak menerangkan, apabila kita berbagi rezeki, kita memberi, kegembiraan hadir dalam diri kita yang kita tidak boleh ukur. Kita tak boleh ukur. Kita sendiri yang merasai kegembiraan itu. Jadi perkara itulah saya nak semai dalam diri anak-anak Sutama supaya mereka satu hari nanti mereka keluar, mereka gembira dan rasa teruja apabila boleh membantu orang lain. Jadi ini adalah salah satu daripada matlamat tadi, iaitu supaya anak-anak Sutama yang ramai ini hadir ataupun keluar dari sekolah nanti, mereka adalah rakyat yang prihatin, mereka rakyat yang cakna, mereka rakyat yang empati atas kesusahan, kesukaran orang di luar sana. Cikgu T? Okey, tahniah. Saya juga terujalah ingat jadi warga SMK Sarjana Utama. Kerana boleh. Kerana tiap-tiap hari berpeluang membuat amal jariah. Ya. Dan kita dapati setiap warga, guru, AKP dan murid telah melaksanakan kerja ibadat pada setiap hari. Okey, terima kasih. Soalan kedua, ada yang bertanya, adakah bantuan ini termasuk dari segi pembayaran yuran sekolah bagi mereka yang tak mampu bayar? Okey, terima kasih Cikgu T. Berkaitan dengan yuran sekolah, bagi mereka tidak mampu, kita dah wawarkan mesti buat satu surat kepada PIBG supaya mereka dikecualikan. Dalam pada itu, PIBG dan dengan kerjasama guru dan PIBG akan mencari penaja. Penaja maksudnya pihak luar lah yang akan menaja. Katalah ada 5 orang pelajar kelas tingkatan 3B lah, contohnya 3C yang tidak boleh bayar. Nanti PIBG bersama jawatan kuasa dia dan juga guru akan mencari siapakah penaja yang boleh menaja untuk 5 orang ini. Kadang-kadang kawan-kawan sekolah kita, kawan-kawan alumni kita yang memang dah ada jawatan, dah ada gaji dan sebagainya, mereka akan berusaha untuk membantu menaja pelajar kelas ni. 2 orang tak bayar, kami taja. Ni kelas ni berapa orang tak bayar, kami taja. Ada setengah tu atas seorang individu ditaja, ni 10 orang yang tak bayar. Tak apa, saya bayar lillahi ta'ala untuk saya berbagi rezeki saya. Jadi perkara di situ insya-Allah kita telah lalui dan alhamdulillah benda tu boleh kita laksanakan. Cikgu T? Okey, terima kasih pengajar penjelasan tadi. Kita yakin tadi ada 12 program Pekasih Sutama. Ada peserta bertanya, adakah Sutama ini ada satu bilik khas untuk kumpul dan uruskan peredaran makanan? Okey, kita tidak ada bilik khas. Semua tu dekat bilik unit bimbingan kaunseling dan kita ada laman laman minda sihat, laman bimbingan kaunseling. Itu tempat tersebut multi purpose. Sama ada untuk PDP luar kelas boleh, untuk taklimat ringkas boleh, untuk pelajar duduk makan-makan sembang-sembang boleh. Jadi kita letak di situ. Pelajar sudah tahu bila waktu rehat, mereka yang berkeperluan, mereka akan datang di situ untuk ambil makanan dan juga biskut ke apa susuma dengan air di situlah. Dan tadi Cikgu T, saya nampak ada satu soalan tanya makanan itu dari mana Makanan kan, makanan tu nasi lemak macam. Okey, ada 2. Satu makanan tu ada yang kita ambil dari kantin. Kita ambil dari kantin. Dan ada juga ibu bapa yang memang masak ataupun dia beli khas untuk dia. Hari ni saya nak infak nasi lemak 40 bungkus. Kita tahu siapa, Mak A, Mak B, Mak C kan. Jadi kemudian satu lagi tambahan Cikgu T, kita ada COVID di sekolah. COVID tu ada 8 COVID.
Jadi pelajar dibawa botol air datang sekolah, kemudian nak tambah air, boleh. Air panas, air sejuk dan sebagainya ada di situ. Nak buat air panas ke, nak buat air sejuk, semua ada. Begitu. Cikgu T. Okay, tadi dah jawab soalan tadi. Seterusnya, jadi ada yang tanya apa yang perlu dilakukan? Kena ada kertas kerja ke? Ya. Cikgu, bila kita merancang sesuatu, kita kena fikir apa isu kita nak selesaikan. Kenapa kita buat itu? Isu apa sebenarnya? Jadi kita dah tahu isunya seperti saya terangkan tadi. Dan kemudian sesi perbincangan dengan pengetua, kita duduk sama-sama, kita brainstorm apa semua tu dan mesti hadirkan dengan satu kertas kerja. Kertas kerja ini adalah penting sebagai satu dokumen resmi mengatakan program ini kita laksanakan dan semua warga sekolah tahu, pengetua tahu, guru-guru lain tahu. Jadi itu juga sebagai satu trust kepada pihak lain yang nak memberi sumbangan. Maksudnya di sini adalah iaitu program ini berjalan atas kebenaran, atas keinginan, atas kemahuan semua warga sekolah tersebut. Jadi apa-apa program berkenaan mesti ada kertas kerja cikgu. Okey, terima kasih pengajar. Ada satu lagi, cikgu kena buat surat minta kebenaran ke pengetua ke untuk semua ibu bapa itu pada terutamanya sedekah hari Jumaat. Okey, sedekah hari Jumaat adalah melalui PIBG yang uruskan. Masuk akaun PIBG. Tidak ada masuk akaun sekolah. Semua masuk akaun PIBG yang telah kita putuskan dalam mesyuarat agung PIBG, ada akaun ini yang akan masuk. Jadi sedekah Jumaat ke apa semua tu adalah melalui PIBG. Okey. Dan juga kalau sedekah Jumaat pelajar tu adalah melalui akaun surau lah. Okey, ada soalan lanjutan daripada COVID tadi. Ya. Boleh Puan kongsikan tentang mesin air COVID tersebut sama ada ditaja, pembelian sepenuhnya atau melalui sewaan? Okey. 8 unit tadi. Ya, mesin COVID itu adalah secara tajaan. Maksudnya siapa yang menaja? Melalui infak dan wakaf pelajar, guru, ibu bapa. Bayar bulanan RM135 satu COVID, tetapi kita ada tabung untuk pembayaran COVID. Memang pelajar, guru ke ada yang bank in, ada yang masuk di situ untuk pembayaran. PIBG juga membantu, ibu bapa juga membantu. Okay, masuk kadang-kadang mereka datang ke sekolah nampak tabung COVID masuk. Jadi untuk pembayaran bulanan itu tidak ada masalah Cikgu T, hasil daripada kita menggunakan konsep infak dan wakaf itu. Di samping pelajar-pelajar minum air, pahalanya besar, minum air kan masuk dalam badan kita, dan ibu bapa, pelajar, murid bersama-sama di situ membuat amal jariah. Okey, terima kasih pengajar. Nak tanya, program ini adakah penyelesaian ialah guru bimbingan dan kaunseling? Ya, guru. Adakah? Ya. Program ini adalah di bawah unit bimbingan dan kaunseling. Jadi sekolah-sekolah lain kalau berminat untuk melaksanakannya, gerakkan di bawah unit bimbingan dan kaunseling sekolah. Ya. Okey, jadi Cikgu T ambil kesempatan ini merakamkan tahniah dan terima kasih. Alhamdulillah. Banyak jasa yang guru bimbingan kaunseling SMK Sarjana Utama korbankan, sumbang bakti itu terlalu tinggi besar nilai dia. Ya, betul. Okey, Cikgu T pula nak tanya kan. Boleh. Kita yakin dalam untuk usaha menjayakan program untuk mendorong guru dan warga sekolah untuk meneruskan program yang baik-baik ini, apakah suntikan motivasi kepada warga sekolah? Ada tak quick win yang diberikan kepada warga kita? Maksudnya ada pujian ke, sijil penghargaan ke, bentuk majlis penghargaan ke? Terima kasih. Okey. Banyak Cikgu T, penghargaan kepada guru-guru memang sangat banyak dan macam saya selalu kongsikan dalam perkongsian saya dengan apa jua yang jemput saya kan, pendekatan yang saya gunakan Cikgu T 80-20. 80 itu merujuk kepada budi bicara dan 20 itu adalah
ketegasan. Dalam budi bicara itu, dia ada penghargaan. Penghargaan itu kita boleh hasilkan dalam pelbagai cara. Terima kasih itu biasa, itu biasa. Dan kita banyak juga cara lain, antaranya hari jadi guru. Hari jadi guru, saya tidak akan ketinggalan untuk meraihkan ada hadiah dan wang untuk guru sebagai tanda terima kasih dan kasih sayang saya kepada guru-guru di SMK Sarjana Utama. Jadi itu antara satulah penghargaan. Banyak cara, setiap pemimpin sekolah dia ada cara masing-masing, tetapi sebagai manusia yang ada emosi, ada perasaan, ada suka, ada gembira, ada sedih, ada marah, penghargaan itu sangat penting untuk kita berikan. Yang kedua, sebagai pemimpin juga kita walk the talk lah. Kita tidak boleh cakap, cikgu mesti sumbang. Kita kena orang dahulu hadir ke depan untuk memastikan perkara itu dapat kita realisasikan. Cikgu Ti? Okey, ada soalan lagi tu. Ada lagi? Bolehkah seorang guru UBK menerima secara tidak rasmi? Adakah seorang guru Bing Counselling menerima secara tidak rasmi sumbangan untuk pelajar? Contohnya adik-beradik guru itu sendiri sedekah untuk murid. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Dia nak bagi kan, adik-beradik nak bagi, tak ada masalah. Yang penting benda tu sampai kepada sasaran. Sampai kepada sasaran. Okey, saya izinkanlah soalan terakhir daripada peserta webinar jika ada. Ya. Atau warga SMK Sarjana Utama nak tanya ke? nak promosi pun boleh. Apa-apa saya ucap terima kasih pertama untuk program ini, Unit Bimbingan Kaunseling. Dia punya ketua dia yang menggerak utama ialah Puan Hajah Nur Hasina. Saya rasa mungkin ada dalam ni yang kenal mereka kan. Okey, tanya. Kalau tak ada saya nak rumuskan Ya, boleh. Silakan Cikgu Ti. Okey, terima kasih ucapan penghargaan dan terima kasih tahniah kepada Puan Hajah Nur Hayati binti Embong, pengetua cemerlang daripada SMK Sarjana Utama. Okey, antara yang perkara yang saya boleh rumuskan pada program Pekasih Utama ialah program ini melibatkan 6 matlamat utama dengan usaha jalinan kerjasama pihak luar, NGO dan PIBKS yang mana melibatkan 20 perancangan. Dan begitu juga 12 program utama yang dilaksanakan di bawah payung Pekasih Utama. Saya sangat teruja dengan program ini. Kita yakin dan percaya seperti yang Puan Hajah sebutkan tadi, melibatkan secara tidak langsung kepada teras kedua nadi utama KPM, yang mana program-program yang dilaksanakan secara langsung mengangkat martabat karamah insaniah itu, yang mana secara tidak langsung membentuk adab dan akhlak masyarakat serta integriti seluruh warga sekolah SMK Sarjana Utama. Dalam pada itu, impak secara langsung juga menangani kemiskinan multidimensi yang di sebalik matlamat program ini ialah cuma mendatangkan murid-murid ke sekolah untuk tujuan belajar. Tanpa ketidakhadiran, mungkin proses pembelajaran itu tidak berlaku. Maka hebatlah. Idea pertama itu telah menjawab tujuan teras nadi utama. Kedua yang saya nak kongsikan ialah program ini juga telah mengangkat salah satu matlamat dalam 6 aspirasi murid. Yang mana program kesukarelawan, yang mana program-program membina hubungan dengan komuniti dan masyarakat telah mengangkat identiti nasional. Maksudnya Sekolah Sarjana Utama telah memupuk aspirasi yang ke-6 murid dalam PPPM 2013-2025. Jadi satu langkah yang sangat positif ke arah membina identiti nasional. Tidak terkecuali, saya nak petik kepada ayat yang berbahagia Datuk Mahendra Singh lah. Beliau baru-baru ni beberapa siri sisipan ataupun ceramah yang berbahagia Datuk Mahendra juga menyebut tentang Maslow before Bloom kan. Maslow before Bloom. Jadi tahniah Puan Hajah yang telah mengangkat dan menjunjung teori keperluan
keperluan asas hierarki Maslow itulah. Sebab piramid teori Maslow tu ada 5 peringkat yang mana dimulakan dengan tapak dia. Tapak dia ialah keperluan diri. Keperluan diri, yang kedua keselamatan, yang ketiga kasih sayang, yang keempat penghargaan, dan kelima sempurna diri. Jadi Puan Hajar telah cuba menyusun masyarakat komuniti SMK Sarjana Utama dengan memenuhi 4 tingkat yang sedia ada. Telah memenuhi makan minum, kesihatan dan tempat tinggal murid-murid, telah menjaga persekitaran fizikal dan emosi murid yang selamat dan sejahtera, telah membina ikatan persahabatan silaturahim, kasih sayang dan perasaan dipunyai oleh warga SMK Sarjana Utama. Yang keempat, melalui program-program secara tidak langsung, pujian, pengiktirafan dan penghormatan kepada murid-murid, warga guru AKP dan lain-lain. Jadi, teori keperluan hierarki Maslow ni telah dijunjung begitu hebat sekali dan bertepatan dengan program sarapan dulu anakku sayang, tentunya Maslow before Bloom. Dan Cikgu doakan semoga Puan Hajar dan seluruh warga Sarjana Utama terus menjulang program ini ke arah kemejaan murid dan kesejahteraan. Terima kasih. Terima kasih Cikgu T. Terima kasih semua. InsyaAllah kalau ada apa-apa boleh terus berhubung dengan pihak sekolah. Apa yang kami boleh bantu, kami bantu. Terima kasih semua. Minta maaf, boleh buka kamera tak? Okey. Nak ambil gambar. Apa Puan Hamidah ke? Ya, saya. Okey, senyum semua. Okey, sekian saja. Terima kasih semua kepada Puan Hajar Nurhayati binti Embong, Pengetua Cemerlang dan semua peserta sidang CDL PGB yang ke-8. Hebat sekali dan semoga semua yang mendengar ni dapat manfaat daripadanya. Terima kasih. Jumpa lagi di siri yang ke-9. Terima kasih.